Terima kasih Encik Saiful ya. Wow, what a long day. Pagi baru start dah 11:30, dah 11:30. Okay, terima kasih lagi sekali kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air ya, kerana telah merasmikan acara ini, dan juga special thanks kepada NGTC kerana telah menjemput IEM untuk memberikan syarahan ini. Okay, this lecture. It will be straightforward. Saya akan cuba condense it. Kalau tengok daripada slide pertama di sini, innovation ataupun inovasi dalam sustainable. Kini kita kan berada dalam dunia serba baru, dunia mask ya. Namun dari segi tenaga, kita tidak boleh bertolak ansur. Dia tidak ada toleransi, tenaga tetap diutamakan. Dan kita ada berbagai orang kata apa? Istilah-istilah sebagai low carbon city, smart city, transit oriented development, hijau dan sebagainya. Sebenarnya dia ada perbezaan antara mereka. So hari ini kita tumpukan perhatian kepada inovasi supaya emission, pengeluaran karbon dapat dikurangkan. Maknanya innovation in engineering of sustainable low carbon city. Ia merupakan tanggungjawab jurutera sentiasa cari jalan baru, jalan yang memberikan hasil ataupun benefit kepada orang ramai. Dan inovasi ini tidak mungkin berlaku dalam sehari atau dua. Dia memerlukan kebijaksanaan, kajian dan sebagainya. Next slide ya. Slide seterusnya je saya pun. Okey, dia adalah cara pemikiran baru bagaimana kita berfikir ya. Mungkin semestinya baru. Kenapa? Kita sentiasa teknologi kan dah berkembang daripada 100 ataupun 200 tahun dahulu. Electricity memang, tenaga elektrik memang sudah ada lebih 100 tahun. Cuma cara kita menghasilkan tenaga air dan sebagainya, walau apa pun tenaga kita gunakan, dia punya produk akhirnya adalah listrik ataupun elektrik. Dan kini jurutera harus bekerjasama dengan arkitek, perancang bandar dan juga kementerian. Dia ada lebih daripada inovasi sahaja. Okay. Mereka harus sudah tiba waktu berkongsi ataupun sharing idea dan tidak tertumpu kepada kewangan sahaja. Lebih membawa tumpuan ataupun fokus lebih kepada yang membawa nilai kepada jurutera dan juga nilai kepada rakyat. Next slide ya. Ini low carbon city. Kita daripada pagi tadi kita banyak berbincang, pendek kata kurangkan fossil fuel ataupun tenaga daripada petroleum adalah matlamat utama kita. Alright, next slide ya. Okay, narrow down. Kita tanpa melengahkan waktu, kita akan melihat 4 sektor sahaja, bermula daripada renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbarui, design of facilities ataupun reka bentuk facility. Dia lebih kepada architecture, tetapi dalam reka bentuk facility ini banyak ada gabungan ataupun contribution daripada jurutera. Arkitek akan gabungkan semuanya untuk menghasilkan satu fasiliti yang baik ataupun mantap.
transportasi. Satu sektor yang begitu besar ya. Dalam slide pertama kita tadi, Puan ataupun Ms. Wang telah menceritakan bagaimana di Putrajaya sebagai contoh mereka telah melakukan sesuatu. So, kita akan lihat seterusnya. Dan akhir sekali untuk hari ini dalam sektor alternatif tenaga ni, energy efficiency ataupun kecekapan peralatan. Kecekapan peralatan juga adalah penting. Okay, next slide ya. Okay, kita akan lihat solar power ataupun tenaga surya, tenaga angin, tenaga geothermal dan district cooling sahaja untuk hari ini. Kita akan lihat inovasi yang ataupun perkembangan yang tengah berlaku dalam dunia ini sekarang. Next slide. Okay, apa yang kita lihat di sini adalah solar power. Okay. Saya akan cuba ringkaskan, tidak terlalu teknikal, cuma untuk pengetahuan umum. Konsep dia mudah aja. Dari dulu kita dah tahu, form 5 pun kita dah belajar bagaimana pergerakan elektron dalam semiconductor. Kalau dulu, ia merupakan sesuatu yang baru dan mahal. Tapi sekarang ni dah ramai gunakan. Kalau di secara kecilan, orang dah mula gunakan untuk public telephone. Orang dah gunakan untuk street lighting. Dah mula digunakan di rumah. Dia ada dia punya kelebihan dan kekurangan dia. So kelebihan kita dah tahu kan. Kalau kita tengok kekurangan dia ataupun disadvantage, orang kata nak buat solar panel ni memerlukan lebih tenaga. Itu adalah myth. Mungkin ada kebenaran. Tapi kita sebagai jurutera biasa ada cara baru bagaimana nak kurangkan tenaga dalam keluarkan panel-panel solar ini. Dan ramai yang dah berjaya, cuma dia jadi trade secret. Mereka tidak mahu memberikan informasi yang lebih. Kita di IEM telah membuat lawatan ke kilang yang membuat solar panel. Mesin ni ada beberapa, so saya tidak mahu menamakan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan di sini boleh Google dan cari sendiri ya. Tapi kalau nak maklumat yang lebih, boleh berkunjung di IEM. Dari masa ke semasa kita ada membuat taklimat ataupun talk ataupun seminar. Tahun lepas pun bulan November, bulan 11 kita dah adakan satu seminar yang secara besar-besaran. Encik Saiful pun pernah datang, Green Tech, MTTC pun telah begitu membantu kita dalam mencairkan program tersebut. Imbas kembali bagaimana solar ini memang sesuatu yang harus dilakukan sekarang ini. Tapi awareness, pengetahuan ataupun awareness di Malaysia di kalangan ini masih kurang. Kalau kita buka surat khabar ke TV, tidak ada apa-apa, tidak banyak yang menceritakan mengenai solar power. Tapi ramai yang lebih tertumpu kepada disadvantage. So, okay. Next slide. Ini tenaga angin. Saya dulu pernah dalam satu ceramah ataupun dalam seminar, saya pernah mengatakan solar. Tapi mereka terus mengatakan Malaysia ni anginnya kurang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebenarnya itu adalah tidak benar sebab itu teknologi lama. Daripada people's mindset dalam minda mereka dulu, mereka ingatkan kalau angin kencang baru kita boleh gunakan tenaga angin. So mereka lebih tertumpu di kawasan bukit, kawasan gunung ataupun lautan. Tapi itu adalah dulu. Sekarang ini tenaga angin ini tidak perlukan angin yang begitu kuat. Kalau angin kuat sebenarnya membahayakan. So kalau nak bawa teknologi ini ke Malaysia, kalau di Jerman, Belgium, Holland sudah banyak digunakan ini sekarang. Sudah banyak. Dan mereka juga telah melalui beberapa disadvantage.
maintenance, kadang-kadang tumbang, dia kena kuat, dia besar, dia tinggi, tapi pergerakannya perlahan sekali. Tapi dia ada gear system dekat belakang, gear system. Kalau Wayne kipas besar tapi dia punya gear system akan menukarkan tenaga daripada kata apa? Transfer the energy daripada fan, daripada kipas kepada gear dan akhirnya menghasilkan tenaga elektrik. Okay, dan disambungkan ke. So kalau nak perkenalkan ini di Malaysia, kajian harus dilakukan lebih. Kerana apa? Angin kita lain daripada Jerman. Yang apa yang kita boleh beli hanyalah hardware sahaja. Tapi kajian harus dilakukan di Malaysia melalui universiti-universiti ataupun badan-badan profesional yang lain. Kat mana tenaga angin boleh ada keberokan, saya dah cerita tadi, maintenance-nya tinggi, tapi kebaikan dia boleh digunakan lebih 100 tahun. Kalau sekali dah dipasang, boleh digunakan lebih lama. Angin sentiasa ada, walaupun angin sedikit. Dia ada teknologinya, cara mereka design dia punya bilah ataupun blade. Okay, next slide. Geothermal, ini yang menarik. Bumi ni, kalau di dalam, sebenarnya suhunya Malaysia, dia lain daripada New Zealand. Orang ingat New Zealand ni sejuk, sebenarnya New Zealand panas di bawah. Balik kepada ni, slide tadi, Encik Saiful. Okay, kalau kita perhatikan di sini, kalau New Zealand dia panas, dia digunakan kerana dia ada glacier. Tapi di Malaysia, dia dingin, dia sejuk. Temperaturenya dalam 23, 24, mungkin rendah ada di kawasan-kawasan tertentu. So kita boleh gunakan air dalam heat transfer. Kita transfer dia punya haba dan boleh menyejukkan rumah sebenarnya. Okay, tapi orang belum fikir sangat, dia tidak begitu maju di Malaysia lagi. Siapa yang dah cuba tu mereka tahu. Memang coolingnya pasif dan dia boleh bantu kurangkan guna penyaman udara dari rumah. Next slide. Saya akan cuba percepatkan masa diberikan 15 minit sahaja. District cooling ini sebenarnya nama saja besar kerana sistemnya besar. Dia sebenarnya adalah sharing tenaga daripada kita pasang aircon, penyaman udara dalam bandar-bandar tertentu daripada pensyarah kita pertama tadi kan, Miss Wong dah beritahu sebenarnya bangunan di office yang besar tu yang memakan tenaga 90% dan ke atas. Kalau di rumah kurang kan. Itu kerana apa? Kerana penyaman udara. Kalau di office tidak ada, dia bukan hilang, dia tidak ada motor-motor yang lain. Yang lebihnya adalah aircon. Tapi kalau kita boleh kurangkan tenaga, maksudnya sharing facilities. Kita adakan cooling, district cooling. Dan di cogeneration plant ni ada cerita lain. Dia punya teknologi secara mendalam. Bagaimana penyaman udara ni boleh digunakan dengan lebih berkesan sebagai ice storage ada, chill water storage ada, malam kita store, kita buat ice, pagi kita gunakan ice untuk bila dia cair, dia boleh berikan kecekapan, efisiensi yang tinggi. Ada di PJ dah digunakan, di Wan Utama dah digunakan, bukan tak ada. Cuma modal awalnya tinggi. Tapi dia punya hasilnya kita boleh gunakan untuk lebih 30 hingga 50 tahun dengan maintenance yang baik. Sekarang ni makin lama makin bagus equipmentnya. Jadi district cooling ni kalau tengok daripada slide saya ni, dia ada gambar, it's a macro level. Kita boleh gunakan tenaga air daripada laut, airnya sejuk, gunakan dalam installation plant, airnya panas. Kita cogenerate ni kalau dah panas kita boleh menyejukkan sesuatu, kalau dah sejuk kita boleh panaskan sesuatu. So di situ penjimatan tenaga begitu besar sekali. Buat masa ni belum dipergunakan dengan sepenuhnya di Malaysia. Next slide. So apa yang saya bentangkan hari ini adalah semua berkaitan dengan inovasi, bukan mimpi je ya. Dia inovasi ni memang di banyak negara terbukti. Di Malaysia kita masih membangun. Bukan kata kita jangan, tidak juga. Kita dah mungkin di pertengahan jalan. Okay. Kalau ini yang saya katakan daripada awal tadi,
gabungan daripada architectural dan kejuruteraan. So banyak barang dihasilkan oleh kejuruteraan digunakan dalam bangunan dengan idea-idea yang baru oleh arkitek. Kita boleh ada window triple glazing daripada double glazing jadi triple glazing, dia insulation yang tinggi, cross ventilation dan banyak lagi. Kalau tengok ini aja sebahagian saja saya ambil daripada Google. Saya ambil daripada Google contoh sahaja. Di sini kita boleh tengok ada geothermal digunakan. Geothermal ada solar energy ada, rainwater collection ada, energy storage saya kata tadi yang kita store energy bawah tanah, wastewater treatment ada, triple glazing. So ada banyak lagi facility design yang kita boleh mantapkan ataupun boleh diperbaiki ataupun dimajukan lagi dalam semua low carbon city. Kita harus look into it. Bukan dari segi kewangan, kita harus fikir bagaimana meninggi ataupun meningkatkan nilai daripada intelligence, nilai daripada mencari nama, nilai memberikan benefit kepada rakyat. Next slide. Ini bas ataupun kereta hidrogen. Hidrogen datang daripada air. Dia konsep mudah, tapi dia punya teknologi yang tinggi. So kereta ataupun bas yang besar pun, bas ni kat Sweden sebenarnya dah mula digunakan. Cuma facilities di Malaysia ni mereka kata still expensive, masih mahal untuk nak buat fasilitas. Fasiliti yang kita ada merata-rata petrol station, kereta tak ada petrol, isi je petrol kan. So tak perlu bimbang, kita ada petroleum. Lainlah kepada negara lain yang tak ada petroleum, mereka kena beli petroleum lagi mahal, lagi susah, so mereka cari iktibar yang lain, cari jalan yang lain. So mereka berjaya, mereka dah gunakan hidrogen. Dekat Malaysia saya kurang pasti, tapi saya rasa kurang karena facilities. So kalau polisi government boleh tukar ataupun polisi government lebih dimantapkan, kita ada pilihan dan dalam masa, dia bukan dalam masa sedikit tau, mungkin dalam masa 5 tahun, 10 tahun kita boleh lihat bas hidrogen, bas kereta hidrogen dan sebagainya. Okay, next slide please. Ini energy efficiency, sentiasa ever changing. Cuma rakyat saja yang masih belum berubah lagi. Bukan rakyat saja, sebab bisnes kan, kilang sudah ada. So mereka tidak mau tukar bisnes mereka. Mereka masih menghasilkan barang-barang yang kecekapannya tidak begitu tinggi. Cuma kalau jenama yang bagus, mereka sudah mula buat research dan keluarkan peralatan mereka yang memberi kecekapan tinggi. Maksudnya dengan menggunakan tenaga elektrik yang sedikit tapi hasilnya lebih kurang sama seperti apa yang sedia ada. Jadi banyak negara sekarang tidak boleh lihat mentol yang biasa lagi. Mereka sudah berubah kepada, mereka already change, sudah ubah kepada guna lampu LED. Sebab lampu adalah satu-satunya alat daripada dulu. Memang kalau dalam building, kalau tinggi, high rise, memang lampu yang memakan tenaga elektrik yang lebih banyak. Yang kedua selepas air conditioning, penyaman udara sebenarnya, itu lampu. Tapi kalau di rumah dan di office, TV, peti sejuk, dryers, washer, semuanya ada rating sekarang. Kalau daripada Japan, daripada China, Taiwan, semuanya sudah ada rating. Cuma kita kadang-kadang kita tengok reka bentuk, kita tidak lihat dia punya rating. So kita beli. Sebab daripada hari ini, cuba kita jadi bijaksana apabila kita buat shopping. Kalau kita beli barang gantian, kalau apa-apa barang rosak ataupun beli barang yang baru, cuba tanya, cuba lihat, cuba Google, cuba tanya teman-teman yang lebih arif kecekapan tenaga. We call it energy efficiencies. Saya tidak boleh cerita panjang di sini sebab ini adalah satu topik yang besar ya. So next slide please. Okay, in a bigger picture, saya sudah ke penghujung. Yang saya katakan tadi smart city ni lebih kepada penggunaan internet. Kita dengar banyak ceramah tadi. Okay, dia lebih kepada smart city. Okay, dia ada juga pertolongannya kepada low carbon city, tapi dia lebih kepada internet usage. So dia kategori lain.
TOD, ini Transit Oriented Development. Ini cara kita gunakan fasilitas yang hospital, sekolah, tempat kerja dan transport. Kita tidak perlu jalan jauh dan membuang tenaga dan waktu. So bandar-bandar yang baru dimajukan nowadays buat masa ini semuanya berkaitan dengan Transit Oriented Development. So dia ada kontribusinya sendiri kepada low carbon city. So sesuatu yang harus diberi tumpuan selain daripada smart city. Smart city sebenarnya nombor 2, tapi kalau pandemik begini, smart city lah leading sekarang lebih daripada yang lain-lain. So yang ketiga baru kita cerita tentang low carbon city. Daripada pagi sampai sekarang kan. Okay, next slide. Climate change ni ada kaitan dengan low carbon city. Memang ada kaitan. Okay, itu dari masa ke semasa, bukan di Institute Engineering Malaysia, bukan di IEM sahaja, di Green Tech, di kementerian dan juga di tahap antarabangsa. Okay. Climate change ni sesuatu yang kita tidak boleh lari daripada kebenaran. So semua orang harus berkontribusi. Caranya adalah untuk think new way, innovation. Innovation, bagaimana nak memberhentikan climate change ni. Kutub utara, our North Pole is keep melting. Dia cair setiap hari dia cair. So kita di Malaysia, kita buat waktu ni tak rasa sangat. Tapi kalau siapa yang terlibat dalam environmental, alam sekitar, mereka tahu berapa peritnya, berapa pentingnya climate change. So dia adalah salah satu aspek yang harus dilihat dalam konteks low carbon city ni, membantu mengatasi climate change ni. Next slide. Innovation ini sebagai summary lah. Sebagai summary, kalau kita lihat energy consumption, find the keys. Okay, kita dah cerita tadi renewable energy, district cooling. Kita sentiasa buka mata kita, celikkan dalam awareness energy consumption. Energy consumption merupakan kunci utama dalam mengurangkan ataupun menjayakan low carbon city. Cycle, bicycle. Not encourage, ada yang kata jatuh, berpeluh kerana cuaca kita. Tapi kita boleh tanamkan sikap kepada youngsters actually. Supaya tidak perlulah hantar mereka naik kereta selalu, mereka boleh berkayuh basikal macam zaman dulu. Kalau malas, jalan kaki je lah, jalan kaki lagi okey kan. Public transport use students and lecturers to study, not someone from them. Ini contoh je lah, sebab dulu kita selalu bergantung kepada, sebab Denmark ni memang bagus dari segi energy efficiency. So biasa kita nak study je, kita akal daripada luar negara. Tapi ini saranan saya lah. Kita sudah boleh buat kajian kita sendiri di Malaysia sendiri. Kita dah maju, dah boleh. Okay. Reduce the car usage. Tinggikan, gunakan bus elektrik, hydrogen, and how to make car more attractive. Bukan kereta elektrik ni mahal bukan kerana dia punya konsep. Kereta dan bus mahal kerana cara mereka buat leather seat, sound system, body shape, innovation. So benda-benda yang tidak diperlukan dimasukkan dalam kereta dan meninggikan harga mereka. Cuba kita bayangkan kalau kereta Proton saja yang ada sekarang ini, cuma tukar sistem saja kepada elektrik, dia tidak mahal. Tapi kalau kita tengok jenama lain, this guy is a hybrid, langsung harga dia pun hybrid, terlalu tinggi, kita tak mampu. Ramai tak mampu. Maksudnya kalau kita tengoklah di jalan raya kan, kereta yang biasa, yang lazimnya kita lihat yang pertengahan, yang bukan mahal sangat, bukan yang murah sangat. So yang market di situlah harus ditargetkan. So inovasi ni penting. Innovation is very important. Not just the beauty, the look and the price, but how to reduce the cost. Bagaimana kita kurangkan cost-costnya. Next slide please. Terima kasih. Itu saja daripada saya hari ini ya, untuk 15-20 minit ya. Minta maaf kalau terlajak sedikit. Sorry. Okay, thank you very much Ayah Hanta. Maybe kita boleh tanya satu soalan. Kita
kita buka video Ayaz hantar. Ya, saya masih di sini. Cuma Okey. video tak ada tadi. Okey, sudah on balik video. Okey, apa benda yang kita untuk start? Di manakah PBT ataupun kita sebagai rakyat perlu bermula? Saya tak tangkap tadi soalan ni, sorry. Apakah di manakah tempat kita perlu bermula? So ada banyak solution tadi kan? Oh ya. Kita kalau dari segi developer, kalau pemaju ni ada besar dan kecil. Tapi kalau kita tengok township ataupun katalah seperti Putrajaya, kita sudah berdekat dekat Johor dan Bandar Iskandar dan sebagainya. So big construction plan, kita boleh gabungkan tenaga angin dan sebagainya. Kalau pertengahan atau mid sederhana, projek sederhana, bukan terlalu mahal. So kita boleh lihat dari segi penggunaan solar power. Okay, solar power, geothermal, this is just the kondisi tanah di situ yang di mana kita buat. Okay. Kalau kawasan batu kapur mungkin susah, nak tebuk pun susah kan, batu-batu kan. So, tapi kalau normal place macam Johor, tanahnya tanah gembur, so di situ kita boleh gunakan geothermal. So cuba dapatkan bantuan teknikal daripada siapa yang arif. Tapi yang paling mudah yang selalu kita dengar adalah energy efficiency. Kalau kita nak mulakan sesuatu, bagaimana kita nak rumah kita sendiri. Kalau dibenarkan saya boleh sharing sikit lah. Rumah saya sendiri, waktu saya buat pindah rumah baru dalam 5-6 tahun dulu, saya tak pasang aircon walaupun saya didesak. Saya kata bagi saya peluang, saya akan tunjukkan tanpa aircon kita boleh dapat. Okey, apa saya buat? Malam kan luar sejuk tapi dalam rumah panas. Kenapa angin tidak dipaksa masuk dalam? So saya pasang plaster ceiling dengan ventilation fan dekat plaster ceiling saja. Ventilation fan yang biasa. So malam itu angin daripada luar dipaksa masuk melalui roof dan keluar. Sejuk macam aircon di bawah daripada 24 degree Celsius. Kena tarik selimut kalau nak tidur. So saya dah tunjukkan dalam rumah saya sendiri dan sebenarnya tidak perlu. Satu. Kedua, kedudukan rumah. Jangan beli rumah yang mengalir ke timur ataupun barat. Nanti evening sun and morning sun tu begitu perit sekali. So pandai beli rumah. Jangan dia menghadap ke situ, menghadap south east, something like that. Timur tenggara ataupun barat laut begitu. Dia tak panas sangat. So satu hari tu dia tak terima kepanasan dalam rumah. So kenapa kalau di rumah memang orang pakai aircon banyak. Masa pandemik ni ramai, saya senyum je selalu sebab saya memang tak ada aircon kat rumah saya. Saya bukan kedekut ke apa, tak ada. Cuma nak tengok boleh atau tak boleh dengan cara comfortable. Comfortable ni tidak ditoleran. Tak ada toleransi dari segi comfort. Okay. Kita ada kipas okey, kipas jalan. Cuma cara kita buat rumah tu, okay, bagaimana insulation daripada roof, punya wall, ada pokok di depan rumah, di belakang rumah. Perbelanjanya tak besar. Inovasi dekat situ tak banyak pun. Cuma the way you think for that moment, itu salah satu sharing lah. Tapi ada banyak lagi contoh-contoh sebenarnya bagaimana kita boleh mula titik permulaan. Cuma orang tidak fikir. Apa yang developer buat, beli rumah, kita buat itu. Lepas tu selebihnya kita buat kerja harian. Kita tak fikir tentang energy efficiency. Biarlah orang yang buat seminar je fikir, orang kata. Lepas seminar, mereka tak fikir pun. Mereka fikir apa nak makan tengah hari, dah pukul 12 kan.